Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 6 akan membentangkan tajuk tugasan kami iaitu tuduhan zina dan liwat berdasarkan hukuman jenayah Islam. Ahli kumpulan kami terdiri daripada Arwah binti Yaakob, Nur Izzah binti Azhar, Nurul Huda binti Abdul Razak dan saya sendiri Siti Aina Arifah binti Muhammad Yusof. Okey, kita pergi kepada bahagian pengenalan. Yang pertama, Undang-Undang Islam dia ada kelebihan yang tak dapat ditandingi oleh Undang-Undang Ciptaan Manusia disebabkan Undang-Undang Islam ni dia merupakan perundangan Islam yang bersumberkan wahyu ilahi. Jadi yang kedua, tuduhan zina serta tuduhan liwat juga dijatuhkan sebagai satu kesalahan jenayah dan pesalah ataupun penjenayah yang melakukan kejenayah ini akan menerima hukuman sebagaimana yang ditetapkan oleh Al-Quran dan hadis. Jadi hukuman hudud ni dia berperanan untuk menjaga kehormatan, maruah dan keturunan dengan cara menimbulkan rasa gerun kepada sesiapa yang berhasrat untuk melakukan kesalahan ini. Yang ketiga, kehebatan hukuman ini terletak pada ketakutan yang timbul kerana bentuk pada hukuman dia. Walaupun dari sudut praktikal, hukuman ni agak sukar untuk berlaku kerana syarat-syarat yang sangat ketat, tetapi apabila hukum ni diabaikan, jadi elemen keruntuhan moral dan kehormatan akan berleluasa dalam masyarakat. Jadi saya serahkan kepada pembentang seterusnya bagi membentangkan takrif zina dan takrif liwat menurut pandangan ulama. Terima kasih kepada saudari Aina. Seterusnya kita akan pergi kepada takrif zina menurut pandangan ulama Syafi'i, Hambali, Hanafi dan Maliki. Takrif zina menurut mazhab Hanafi adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang lelaki kepada seorang perempuan pada farajnya di mana ianya bukan daripada akadnya syubhah. Manakala mazhab Maliki pula mengatakan bahawa zina adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang mukallaf yang muslim pada faraj tanpa ada syubhah dan dilakukan dengan sengaja, di mana definisi ini menjelaskan sekiranya tidak terjadi hubungan seksual seperti percumbuan, ianya tidak termasuk dalam kategori zina, tetapi perbuatan tersebut tetap diharamkan. Seterusnya, mazhab Syafi'i pula mengatakan zina membawa maksud memasukkan hujung zakar walaupun sebahagian daripadanya ke dalam faraj yang bukan isterinya dalam keadaan syahwat. Imam Ash-Shirazi dari mazhab Syafi'i mendefinisikan zina adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang lelaki kepada seorang perempuan yang haram baginya, iaitu tanpa akad nikah dalam keadaan berakal, mumayyiz dan mengetahui tentang keharamannya. Dan yang terakhir berkaitan mazhab Hambali. Mazhab Hambali pula mengatakan zina dari mazhab Hambali adalah memasukkan sebahagian zakar bagi lelaki yang sudah baligh dan berakal ke dalam faraj yang tidak ada hubungan yang sah antara keduanya atau syubhah. Seterusnya, kita akan lihat pula kepada takrif liwat menurut pandangan ulama, di mana menurut pandangan fuqaha mazhab Hanafi, liwat adalah persetubuhan yang berlaku pada dubur sama ada yang disetubuhi itu lelaki maupun perempuan. Menurut pandangan yang sahih, hukum perbuatan ini ialah hukum zina bagi pelaku sekiranya wujud bukti dan pengakuan. Kita pergi pula kepada takrif qazaf menurut pandangan ulama. Yang pertama, menurut mazhab Hanafi, Maliki, Hambali dan pegangan dua murid kanan Imam Abu Hanifah iaitu Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad, qazaf ialah menuduh seseorang melakukan zina atau liwat. Yang kedua, pada pandangan Imam Abu Hanifah, qazaf bermaksud menuduh seseorang melakukan zina sahaja. Justru, menurut beliau, perbuatan menuduh seseorang melakukan liwat tidak boleh dikenakan sama seperti hukuman qazaf, akan tetapi ianya perlu dikenakan hukuman ta'zir. Seterusnya, yang ketiga, menurut kitab Al-Fiqh Al-Manhaji, qazaf dari sudut bahasa bermaksud lontaran tuduhan.
Dalam Mukhtar As-Sihah pula, qazaf membawa maksud melontar menggunakan batu. Manakala dari sudut istilah, qazaf adalah tuduhan berzina pada tempat celaan dan yang mengaibkan. Dan yang terakhir, menurut sebahagian ulama, definisikan qazaf sebagai menuduh seseorang yang berakhlak mulia melakukan zina, liwat atau menafikan nasab keturunannya. Qazaf juga merupakan suatu kesalahan jenayah dalam Islam, di mana kesalahan jenayah ini dicipta bertujuan untuk melindungi maruah dan kehormatan seseorang yang telah dituduh, yang menjadi salah satu aspek utama yang perlu dipelihara dalam prinsip maqasid syar'iyah. Okey, terima kasih kepada pembentang kita tadi, iaitu arwah yakum, dan saya akan teruskan iaitu mengenai pandangan ulama yang berkaitan dengan hukuman khazaf zina. Okey, dalam kitab Al-Fiqh Al-Manhaji 3/427 yang menyebut haram kata seorang muslim untuk menuduh saudara Islamnya dengan tuduhan melakukan perbuatan keji, iaitu al-fashihah, sama ada tuduhan tersebut ialah benar ataupun dusta. Okey, dalam keadaan dusta, sesungguhnya hal tersebut adalah suatu fitnah dan juga kezaliman dan juga pendustaan yang merupakan antara perkara haram yang paling keji. Manakala dalam keadaan tuduhan itu benar, seseorang itu dia membuka perkara yang tersembunyi serta dia mencemarkan maruah. Oleh yang demikian, syarak menganggap perbuatan khazaf ni dia termasuk dalam dosa-dosa besar. Okey, dia berdasarkan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ijtanibu sab'a al-mubiqati." Qala ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma hunna?" Qala syirku billahi wa sihr wa qatl an-nafs allati harama Allah illa bil haqq wa aklu riba wa aklu مال اليتيم وتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. Kita masukkan dengan jadilah 7 perkara yang membinasakan, iaitu lalu para sahabat pun dia bertanya, apakah perkara tersebut wahai Rasulullah? Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia menjawab, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, sihir yang membunuh jiwa yang Allah haramkan melainkan dengan adanya hak. Lepas tu, makan riba, makan anak yatim, harta anak yatim, dia berpaling dari medan perang, dan terakhirlah menuduh wanita yang telah berkahwin dengan yang beriman melakukan zina. Okey, riwayat Bukhari 2766 dan juga Muslim 89. Al-Hafiz Ibn Hajar berkata, Imam Nasafi dia telah menyebut bahawa ayat Tuhan terhadap wanita dan juga ayat yang pertama menerangkan hak khazaf, sedangkan ayat yang kedua pula yang menerangkan khazaf termasuk dalam dosa besar. Ini kerana setiap perbuatan khazaf dijanjikan dengan balasan laknat ataupun azab ataupun dikenakan hukuman had. Justru khazaf ni dia termasuk dalam dosa besar. Ini adalah pendapat mutamad dan telah berlaku ijma'nya bahawa hukum khazaf terhadap lelaki yang muhsan, iaitu yang memelihara maruahnya yang baik, dan juga sama seperti hukum khazaf terhadap wanita muhsanah. Okey, bahkan perbuatan khazaf ni merupakan antara jenayah yang dihukumkan dengan hukuman hudud ke atasnya, iaitu perkara tersebut akan disebat sebanyak 80 kali sebatan dan juga gugur penyaksiannya. Okey, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallazina yarmuna al-muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada'a fajliduhum 80 jaldatan wa la taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun." Dimaksudkan dengan dan orang-orang yang melemparkan tuduhan zina kepada perempuan yang terpelihara kehormatannya, kemudian mereka tidak membawakan 4 orang saksi, maka sebatlah mereka dengan 80 kali sebatan, dan janganlah kamu menerima persaksian mereka itu selama-lamanya kerana mereka adalah dalam golongan orang yang fasik. Surah An-Nur ayat 4. Ibn Arabi dia telah berkata, okey, terdapat 2 syarat yang dituduh daripadanya, itu bahawa dia menuduhnya dengan wati' yang melazimi hukuman had sama ada zina atau berduat, atau menafikan daripada ayahnya. Imam Ibn Katsir di dalam menguraikan ayat ini bahawa berkatanya bahawa maksud al-muhsanah itu ialah wanita yang merdeka, baligh dan juga berpelihara maruahnya. Menurut Imam Al-Nawawi, para fuqaha telah bersepakat bahawa khazaf ni dia berlaku sama ada yang dituduh itu perempuan ataupun lelaki.
Terima kasih kepada rakan pembentang. Seterusnya saya akan mengambil pembentangan di bawah tajuk hukuman bagi qazaf liwat. Bagi hukuman qazaf liwat terdapat dua pandangan, iaitu antara pandangan yang pertama adalah pandangan yang mengatakan bahawa liwat itu zina, iaitu pandangan daripada majoriti para fuqaha, di mana mereka mengatakan bahawa tuduhan liwat kepada seseorang itu tiada bezanya dengan tuduhan zina kepada seseorang. Hal ini maksud tuduhan liwat yang dilontarkan kepada individu akan dikenakan hukuman yang sama, yakni sebanyak 80 sebatan, dan juga akan menggunakan peralatan yang sama seperti mana hukuman yang dikenakan kepada tuduhan zina, iaitu dikenakan hukuman had ke atasnya atas perbuatannya dengan serta-merta sekiranya didapati bersalah dengan lafaz yang jelas. Walau bagaimanapun, tuduhan tersebut mestilah diikrarkan oleh mangsa yang dituduh dan juga dibuktikan dengan 4 orang saksi yang adil dan juga cukup syarat sebagai saksi seperti mana yang terdapat dalam firman Allah Ta'ala, iaitu pada surah An-Nur ayat 4, yang bermaksud, dan orang-orang yang melemparkan tuduhan zina kepada perempuan yang terpelihara kehormatannya, kemudian mereka tidak membawakan 4 orang saksi, maka sebatlah mereka 80 kali sebatan, dan janganlah kamu menerima persaksian mereka itu selama-lamanya kerana mereka adalah orang-orang yang fasik. Pendapat yang kedua pula ialah pendapat daripada Imam Abu Hanifah, yang mana Imam Abu Hanifah ini mempunyai pendapat yang berbeza dengan para fuqaha yang lain, iaitu beliau berpendapat bahawa perbuatan liwat itu tidak sama sekali dengan perbuatan zina dan juga tidak boleh disamakan. Dan perkara ini bertepatan dengan perkataan Imam Abu Hanifah dalam kitab Fathul Al-Qadir yang bermaksud homoseksual itu tidak bermaksud zina kerana homoseksual tidak akan mengiyakan anak-anak dan juga tidak akan merosakkan keturunan. Jadi hal ini bermaksud tuduhan liwat ini tidak akan sama hukumannya dengan tuduhan terhadap orang yang melakukan zina. Dan perbuatan liwat ini tidak ditentukan hukumannya daripada Allah dan juga Nabi melalui nas yang sores dan juga yang tegas sekalipun perbuatan tersebut adalah perbuatan maksiat. Jadi beliau berpendapat bahawa andai kata perbuatan liwat itu adalah zina, maka sudah tentu para sahabat tidak akan berselisih faham tentang masalah liwat. Menurutnya juga, jika seorang lelaki ataupun perempuan melakukan tuduhan terhadap selain daripada zina, termasuklah liwat ataupun menuduh seseorang yang berzina dengan menggunakan lafaz kinayah, maka yang dikenakan hukuman adalah hukuman takzir sahaja dan tidak wajib dikenakan hukuman had ke atasnya. Imam Abu Hanifah dia tidak meletakkan dan juga menentukan hukuman takzir yang khusus kepada seorang peliwat, bahkan dia tidak mengambil dan juga mengakui ijtihad yang telah dikemukakan oleh para fuqaha terdahulu dalam penempatan hukuman liwat kepada pelaku, seperti hukuman dilemparkan dari tempat tinggi, dihujani dengan batu, dibunuh dan juga lain-lain. Okey, kita sambung dengan syarat penetapan hukuman khazaf. Okey, so tak mudahlah bagi menentukan seseorang melakukan khazaf. Sebab Islam ni dia mewajibkan syarat-syarat tertentu bagi orang yang melakukannya dan juga orang yang menjadi mangsa dan juga tuduhan itu sendiri. Bagi syarat-syarat bagi orang yang melakukan tuduhan tersebut ialah Alhamdulillah. Yang pertama ialah berakal. Itu tidak boleh diterima bagi tuduhan yang dilakukan oleh orang gila kerana cakap dia pun tak boleh pakai langsung. Yang kedua pula ialah baligh, iaitu sampai umur mukallaf yang boleh dipertanggungjawabkan perintah-perintah agama ke atasnya. Kanak-kanak yang berbalik tidak boleh dikategorikan dengan tuduhan sebagai khazaf. Yang ketiga ialah tidak dipaksa. Tidak boleh menerima tuduhan yang dilakukan oleh orang yang dipaksa supaya melakukan tuduhan itu. Next, ya. Tidak dapat mengadakan 4 orang saksi yang memenuhi syarat-syarat saksi mengikut hukum Islam. Orang yang dituduh itu hendaklah memenuhi syarat-syarat berikut. Seperti juga macam yang kita cakap tadi, iaitu yang pertama ialah berakal, maka tidak sah bagi seseorang itu dia menuduh orang yang tidak berakal. Oleh itu, orang yang menuduh tidak boleh diambil tindakan khazaf. Kemudian ialah baligh, maka orang yang menuduh terhadap orang yang tidak baligh tidak boleh dikenakan hukuman had khazaf. Dia hanya dikenakan hukuman takzir. Seterusnya ialah agama Islam yang beragama Islam mengikut jumhur para ulama. Dan yang keempat ialah aifah ataupun dikenali sebagai ihsan. Yakni orang yang dituduh itu ialah seorang yang diketahui kebaikan akhlaknya dan juga tidak pernah disabitkan dengan melakukan zina. Dan terakhir ialah orang yang ditentukan tidak berlaku khazaf dengan menuduh seseorang yang tidak ditentukan secara khusus. Syarat tuduhan pula hendaklah tuduhan dengan dalam perkara zina menurut ijma' para ulama dan juga tuduhan dalam perkara liwat. Mengikut pendapat jumhur para ulama, sekiranya tuduhan itu dalam perkara yang lain contoh macam judi, norak, hasad dan sebagainya, maka tidak dinamakan khazaf yang mewajibkan menjatuhkan hukum hudud. Akan tetapi ia berpindah kepada hukum ta'zir yang terserah kepada boleh bicara pihak yang berkenaan untuk menentukan hukuman.
Jadi saya akan sambung bahagian pensabitan qazaf melalui sumpah. Jadi yang pertama, menurut Imam Syafi'i, pihak yang mendakwa ataupun al-mudda'i dan pihak yang didakwa al-mudda'i alaih perlu bersumpah dalam suasana tertentu sama ada akan dikenakan had qazaf ke atas penuduh atau menggugurkannya. Jadi Imam Syafi'i ini pendapat sekiranya pendakwa dia tak dapat kemukakan bukti bahawa tuduhan zina yang telah dibuat oleh pihak didakwa, dia boleh minta pihak yang didakwa tu menafikan dakwaan itu. Sekiranya pihak terdakwa bersumpah, jadi dakwaan itu akan gugur dengan sendirinya. Tapi jika sebaliknya, yakni pihak yang terdakwa ni dia tak mau bersumpah, jadi kesalahan tu akan disabitkan kepadanya, kesalahan zina. Jadi ia dianggap pihak yang terdakwa ni telah membuat zina tersebut dan dia dianggap bersalah. Jadi ada dalil yang menyokong pendapat ni, iaitu daripada hadis yang diriwayatkan oleh Dar Al-Qudni dan Al-Hakim yang bermaksud Nabi SAW telah mengembalikan sumpah kepada penuntut hak, iaitu pendakwa. Jadi hadis ni jelas menyatakan bahawa Nabi SAW dia kembalikan sumpah kepada orang yang mendakwa. Kemudian yang kedua, menurut Imam Malik dan Ahmad, sumpah tidak boleh dijadikan bukti bagi mensabitkan kesalahan zina. Jadi orang yang didakwa diwajibkan melakukan salah satu seperti ikrar atau menolak dakwaan. Jadi Imam Malik dan Ahmad ni dia berpendapat kesalahan qazaf tak boleh disabitkan dengan bersumpah sama ada daripada orang yang membuat tuduhan ataupun orang yang dilemparkan tuduhan. Jadi sini terdapat sedikit perbahasan lah keharusan mensabitkan kesalahan jenayah qazaf menggunakan sumpah kerana ia adalah hak hamba. Jadi kalau menurut mazhab Hanafi pula, setengah pendapat mengatakan bahawa harus mensabitkan jenayah qazaf kerana ia merupakan hak hamba. Setengah pendapat lain mengatakan tidak harus kerana ia merupakan hak dan kuasa Allah. Jadi ia tidak disabitkan atau dijatuhkan hukuman berdasarkan sumpah dan keengganannya. Ini merupakan menurut mazhab Hanafi. Jadi mazhab Syafi'i pula dan salah satu pendapat mazhab Hanafi, dia kata bahawa sumpah boleh digunakan oleh orang yang didakwa untuk menafikan tuduhan zina atau liwat jika pendakwa memohon daripada hakim supaya yang terdakwa bersumpah kerana ketiadaan saksi. Jadi Imam Malik dan Ahmad pula pendapat sumpah tak boleh digunakan untuk menafikan tuduhan liwat dan tidak boleh dijadikan bukti untuk sabit kesalahan zina ataupun qazaf. Jadi arti kata lain, kedua-dua belah pihak yang mendakwa ataupun yang didakwa tak boleh dituntut untuk melakukan sumpah. Jadi sini terdapat perbahasan daripada sini yang dianggap paling tarjih, iaitu sumpah hanya boleh dilakukan apabila melibatkan hak asasi manusia sahaja seperti mal atau ahwal sahsiah. Manakala hak Allah seperti had zina, had qazaf, had mencuri, had minum arak dan sebagainya tidak boleh dilakukan sumpah. Jadi ini merupakan pendapat yang paling tarjih. Jadi saya serahkan pembentangan ini kepada pembentang yang seterusnya. Seterusnya, kita pergi pula kepada isu semasa berkaitan zina. Seramai 744 lelaki dan 756 orang wanita disabitkan dengan kesalahan mengikut enakmen kesalahan jenayah syariah negeri Johor 1997 kerana berkhalwat dan persetubuhan luar nikah sepanjang Januari hingga September tahun ini. Daripada jumlah itu, seramai 561 orang lelaki dan 548 orang wanita terbabit dalam kesalahan khalwat, manakala 183 orang lelaki dan 208 orang wanita melakukan kesalahan persetubuhan luar nikah. Sekaligus, kedua-dua perbuatan itu menjadi kesalahan jenayah syariah tertinggi di Johor. Statistik jenayah syariah di Johor pada 2016 juga mencatatkan khalwat dan persetubuhan luar nikah adalah kes yang tinggi. Sepanjang tahun lalu, seramai 851 orang lelaki dan 790 orang wanita telah disabitkan dengan kesalahan khalwat. Manakala, bagi kesalahan persetubuhan luar nikah menyaksikan seramai 341 orang lelaki dan 380 orang wanita yang telah disabitkan dengan kesalahan.
Terima kasih kepada rakan pembentang. Seterusnya kita akan masuk kepada kesimpulan. Daripada perbincangan di atas dapat saya rumuskan bahawa hukuman qazaf ini bagi penzina dan juga orang yang melakukan liwat ini merupakan salah satu hukuman yang terdapat dalam undang-undang jenayah Islam dan merupakan salah satu jenayah yang agak besar. Maka tidak peliklah sekiranya hukuman hudud ataupun ta'zir yang akan terlaksana ke atas hukuman qazaf ini dijadikan sebagai salah satu pendekatan yang digunakan untuk mendapatkan kemaslahatan dan juga menolak daripada berlakunya kemafsadatan. Hal ini kerana untuk menjaga nama baik dan juga maruah bagi seseorang yang dituduh dengan tuduhan melulu. Jadi hukuman qazaf ini sememangnya satu penetapan hukum yang baik agar dapat mengikat mereka daripada terus mencela dan juga mengebar fitnah dan juga aib bagi seseorang. Walaupun para ulama telah berselisih pendapat tentang hukuman liwat sendiri, akan tetapi hukuman setimpal tetap akan dibalas bagi pesalah yang menuduh seseorang tersebut melakukan liwat, iaitu sama ada dengan menggunakan hukuman hudud ataupun ta'zir ke atasnya. Maka jelaslah di sini bahawa hukuman qazaf yang terdapat dalam kerangka syariah hari ini boleh diterima pakai oleh para fuqaha dan wajib untuk kita laksanakan kini oleh para hakim bagi menyelesaikan sesuatu jenayah di negara kita sekaligus mendatangkan kebaikan kepada masyarakat serta negara. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.